Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar bab 8 iaitu garis dan sudut. Okey, fokus kepada 8.1 iaitu pengenalan kepada garis dan sudut. Okey. Untuk bahagian yang pertama iaitu cikgu dah bahagikan nota kepada A iaitu kekongruenan garis dan sudut. Okey, apakah maksud kongruen? Okey, kongruen dalam matematik bermaksud jika diberi dua garis maka garis itu memberi maksud yang sama, maka dua garis itu tersebut adalah kongruen di antara satu sama lain. Okey, contohnya cikgu ambil gambar ini dalam buku teks iaitu diberi dua garis ya. Kita anggap garis ini adalah garis A dan garis yang kedua ini adalah garis B. Okey, walaupun kedudukannya berbeza, posisinya berbeza, tetapi jika kita lihat di sini, cluenya adalah sama iaitu dia memberi panjang yang sama ataupun unit yang sama ya, diberi 4.92, yang ini pun diberi 4.92. Maka jika sama, kita boleh katakan garis A dan B ini adalah kongruen di antara satu sama lain. Okey, sekarang kita tengok yang sudut pula. Okey, ini adalah cara kita baca sudut ya. Sudut biasanya kita tulis pada bucu di antara dua garis. Okey, so ini adalah sudut diberi untuk yang gambar A ni 60.42. Okey, gambar B ni pun 60.42. Jadi walaupun kedudukannya, posisinya berbeza, tetapi ia masih mempunyai sudut yang sama banyak iaitu 60.42 darjah, maka dua sudut A dan B ini adalah kongruen di antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada tembereng garis kongruen. Okey, apakah maksud tembereng? Tembereng ni sebenarnya garis lurus. Okey. So di antara P dan Q ni, okey, garis lurus ni kita panggil dia sebagai tembereng ya. Okey. So macam mana ditulis untuk garis yang kongruen ni? Biasanya akan ditulis dengan menggunakan huruf besar, iaitu satu garis yang menghubungkan dua titik iaitu titik P dan titik Q. Okey, ini contoh sajalah. Jadi panjang antara titik P dan Q ini adalah 6 cm. Jadi ini adalah tembereng garis kongruen. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada sudut kongruen. Macam mana kita nak baca satu sudut? Okey, suatu sudut ini akan kita gunakan simbol ini. Okey, cikgu highlight. Okey, simbol ni ya. Okey. Simbol mesti tulis macam ni. Okey, pastikan kedudukan ini adalah mendata. Kita tak boleh tulis macam ni ya. Ataupun macam ni. Okey, ini yang kita belajar masa ketaksamaan. So ni salah, ini pun salah. Jadi pastikan garis bawah tu adalah mendata. Okey, sekarang kita tengok cara untuk baca. Kita rujuk kepada gambar rajah ini. P diberi P, kat sini P, hujung sini Q dan sini R. Okey. Jadi sudutnya adalah di bucu. Okey, di bahagian bucu. Okey, ini P, ini Q, ini R. Dan sudut diberi adalah 40 darjah. 40 darjah ya. Okey, maka cara nak tulisnya sama ada yang pertama kita akan guna simbol. Sorry, cikgu salah. P, Q, R sama dengan 40 darjah. Jadi pastikan sudut ni berada di kawasan Q ya, di kawasan Q. Jadi Q-nya kita tulis di tengah. Okey, kita tak boleh tulis R, P, Q, tak boleh.
ataupun PRQ. Salah. Kita tengok huruf apa yang berada di tengah, maka kita tahu sudut itu berdekatan dengan huruf tersebut. Okey, kalau kat sini Q, maka sudut ini berada di bucu Q. Okey, kemudian cara tulis yang kedua. Okey, kalau cikgu tulis macam ni pun tak ada masalah. Cikgu terbalikkan. R, Q, P. Okey, tak ada masalah asalkan kita masih mengekalkan Q ni berada di tengah. Okey. Cara penulisan yang kedua, kita menggunakan simbol macam topi ya. Iaitu P, Q, R. Okey, ada simbol dekat atas ni sama dengan 40 darjah. Menunjukkan bahawa sudut tu berada di Q. Ataupun sama macam tadi lah, kita boleh tukar kedudukan R, Q, P. Okey, asalkan R ni berada di tengah. Okey, masih sama iaitu 40 darjah. Okey, ataupun cara penulisan yang ketiga, kita hanya tulis Q sahaja iaitu sudut Q sama dengan 40 darjah. Okey, ini adalah cara untuk kita menulis sudut. Okey, jadi jika kita lihat dekat sini, untuk latih diri 8.1a, soalan yang pertama, tentukan sama ada tembereng garis PQRS adalah kongruen atau tidak. Tipsnya adalah kita hanya tengok dia punya panjang saja. Kalau panjangnya sama, maka dua garis tersebut adalah kongruen. Okey, soalan kedua pula, adakah sudut berikut kongruen atau tidak? Okey, caranya tengok sudut. Okey, tengok sudut dekat sini adakah sama atau tidak. Okey, kalau sama maka ia adalah kongruen. Kalau tak sama maka sudut itu adalah tidak kongruen antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita akan belajar macam mana untuk menganggar garis. Okey, membuat anggaran terhadap garis, iaitu kaedah yang pertama, kita membandingkan suatu objek yang ada di sekeliling kita yang kita tahu panjang objek tersebut berapa. Okey, contoh yang diberi dalam buku teks ni dia guna pemadam. Okey, dia nak bandingkan garis A, B ni. Dia nak bandingkan garis A dan B tersebut, berapakah dia punya panjang. Okey, garis tersebut, garis kongruen tersebut. Jadi dia menggunakan pemadam dan diletak. Satu pemadam, lepas tu dua pemadam. Okey, dan berapa pemadam yang yang sesuai untuk garis A dan B tersebut. Okey, contohnya dekat sini B-nya tak panjang macam ni, dia cuma separuh daripada pemadam yang kedua. Jadi B-nya kat sini. Okey, jadi kalau kita tahu pemadam tersebut, satu pemadam ni kita dah tahu 4 cm, yang ni pun 4 cm, yang ini cuma separuh sahaja, maka yang ini akan jadi 2 cm. So total dia 4 tambah 4 tambah 2 jadi 10 cm. So ini cara membuat anggaran lah. Okey, kaedah yang kedua adalah kita menggunakan pembaris. Seperti biasa kita ukur. Okey, itu adalah untuk garis. Okey, sekarang kita tengok kepada sudut. Macam mana kita nak menganggar sudut. Okey, ini penting ya, cara untuk menganggar sudut. Okey, tipsnya adalah murid kena ingat sudut tegak nilainya adalah 90 darjah Celsius. Okey, kalau sudut tu ke kanan, maksudnya kurang separuh kurang daripada yang tegak, maka dia adalah kurang daripada 90 darjah. Maksud cikgu, okey, ini adalah sudut tegak. Okey, kita nak buat garis. Cikgu akan buat garis. Okey, kita akan guna pembaris ya. Untuk buat sudut yang tegak ni kita akan guna pembaris. Kalau tak guna pembaris maka salahlah kita punya ukuran tersebut. Okey, jadi kita dah buat satu garis yang tegak. Okey, jadi dekat sini, bila ada ukuran yang tegak macam ini, biasanya kita sudut 90 ni kita akan buat dia dalam petak macam ni.
Okey, bila petak macam ni, semua murid kena ingat bahawa petak ni menunjukkan 90 darjah sudut itu tersebut. Okey. Jadi, ini adalah kita panggil dia sebagai sudut tegak. Okey. Kadang-kadang dalam periksa memang dia tak akan bagi kita nilai ni. Dia tak akan bagi. Okey. Yang kita perlu tahu adalah jika dia petak macam ni dan tegak, itu adalah 90 darjah. 90 darjah. Okey, kemudian kalau kurang dia menyengit ke arah kanan, dia macam ni. Okey, contohnya dia kurang ya. Kurang. Tak kisahlah kurang banyak mana, tak kisah. Okey, asalkan tepat pada bucu tersebut. Okey, kalau kurang bermaksud dia adalah sudut tu kurang daripada 90 darjah. Kalau dia sama banyak, maksud cikgu kalau kat sudut sini dengan sini sama banyak, bermaksud dia bahagi dua lah. Sini 45, sini pun 45 bahagi dua. Jadi 45 tambah 45 akan jadi 90 semula. Okey, sekiranya sudut tersebut lebih besar. Okey, cikgu padam sekejap yang tadi. Okey, kalau sekiranya sekejap ya. Okey, sekiranya terdapat garis yang lebih daripada yang garis tegak tersebut, okey, bermaksud lebih daripada kawasan ni, bermaksud sudutnya adalah lebih daripada 90 darjah Celsius. Maksudnya kita kira dari sini. Dari sini 90, kalau dah lebih bermaksud lebih daripada 90. Itu cara kita membuat anggaran. Okey, jadi cara nak baca. Okey, kalau sini cikgu ambil yang pertama dulu. P, sini Q, sini R ya. Jadi yang pertama ni sudut P, Q, R adalah lebih kecil daripada 90. Okey. Kalau kat sini S. Okey. Sudut S, Q, R adalah sama dengan 90. Kalau kat sini T. Sudut T, Q, R bermaksud dia lebih besar daripada 90 darjah. Okey, cikgu harap semua faham Itu cara untuk kita membuat anggaran. Okey. Jadi dalam tajuk ni semua murid diwajibkan ada protektor. Okey, apa itu protektor? Ini dia protektor yang wajib memang kena guna bermula tingkatan 1 ni sehinggalah tingkatan 5. Okey, jadi kalau tadi kita ukur pembaris guna pembaris, sekarang untuk dapatkan sudut yang lebih tepat, kita akan menggunakan protektor. Okey, ini adalah kaedahnya. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, cikgu besarkan. Okey, cara nak baca dia, macam mana nak baca? Kita ambil protektor, kita letak pada garis sudut tersebut. Contoh yang diberi adalah sudut A, B dan C. Okey, jadi bila kita letak, pastikan B dengan C ni berada di satu garis yang lurus selari dengan protektor kita dan kita baca sudut dekat sini. Sini nilai dia adalah di tengah-tengah di antara 130 dan 140. Jadi tengah-tengah adalah 135 darjah. Okey, jadi sebab itulah diberi dekat sini sudutnya adalah 135 darjah. Okey, jadi cikgu harap semua faham sedikit pengenalan kepada tajuk 8.1 sebelum kita pergi ke lebih mendalam dalam tajuk ini. Jadi cikgu harap semua lepas ni tolong sediakan protektor masing-masing sebab kita akan guna protektor tersebut dalam tajuk ini. Okey, so cikgu harap semua faham dan selamat belajar. Assalamualaikum.